Saya input Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Saya mulakan perbahasan ini dengan membaca 7 wasiat Raja-Raja Melayu, yang di mana secara kesimpulannya ia banyak menyentuh perkara yang berada di dalam pelbagai persekutuan yang kita pegang. Yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu iaitu Malaysia. Yang kedua, Tanah Simpanan Melayu melebihi nisbah 50%. Ketiga, Regimen Askar Melayu sebagai benteng keselamatan negara. Keempat, kedaulatan Raja-Raja Melayu dalam memerintah negara. Kelima, Islam sebagai agama persekutuan. Keenam, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Sekiranya kita meneliti 7 wasiat ini, Tuan Sri Yang Ketua, ia adalah satu pemboleh ubah malar bagi memastikan Malaysia kekal menjadi negara yang aman damai, harmoni dan maju dalam keadaan mengekalkan identiti Malaysia, identiti negara sebagai negara yang berdaya saing. Asas wasiat raja-raja ini, Tuan Sri Yang Ketua, keistimewaan orang Melayu di negara ini tidak pernah menghalang hak-hak kaum lain ataupun bersifat menindas, kerana keistimewaan ini hanyalah menggambarkan penghormatan sebagai anak watan, bukannya seperti tuan dan hambanya. Tidak ada sedikit pun pernyataan daripada 7 wasiat ini yang cuba menidakkan kepentingan dan kedudukan kaum-kaum lain sebagai warga negara. Oleh demikian, kalau kita rujuk kepada pindaan jadual kedua, iaitu berkenaan dengan kelahiran kanak-kanak di dalam persekutuan dan ibu bapanya hanyalah bermustatin tetap di dalam persekutuan. Kalau saya bacakan, jadual kedua kepada pelbagai persekutuan dipinda A dalam bahagian 2 dalam seksyen 1 dalam perenggan A dengan menggantikan perkataan seorang warga negara atau bermustatin secara tetap di persekutuan dengan perkataan seorang warga negara. Pindaan ini semestinya akan mendapat tentangan ataupun impak yang negatif daripada pihak-pihak yang tertentu. Dan antara perkara pokok yang mereka tidak bersetuju adalah memikirkan kesukaran membesarkan seorang anak yang berstatus stateless dan iaitu tiada kerakyatan di negara sendiri. Oleh demikian, selaku ahli ataupun segalaku negara yang prihatin, saya mohon sedikit pencerahan ataupun penjelasan daripada pihak kerajaan. Yang pertama, apakah jaminan kerajaan agar kebajikan mereka yang tergolong dalam kategori ini terpelihara sebaiknya, terutamanya dari sudut keperluan asas seperti pendidikan dan kesihatan. Yang kedua, berapakah anggaran tempoh masa bagi memproses setiap permohonan yang diterima dan adakah akan ditambah baik agar dapat mengurangkan waktu menunggu kelulusan. Ini diangkat oleh kebanyakan ahli parlimen kita yang berbahas sebelum ini. Dan apakah langkah intervensi kerajaan sekiranya situasi rakyat tanpa kerakyatan di Sabah dan Sarawak terutamanya semakin parah selepas terlaksananya pindaan akta perlembagaan ini. Tuan Sri Yang Ketua, secara dasar dan keseluruhannya, pindaan ini semestinya akan mengetatkan lagi syarat-syarat menjadi warga negara Malaysia. Secara zahirnya, dia akan memberikan banyak kebaikan kepada masa depan negara. Kewarganegaraan ini seharusnya bersifat eksklusif, bukan inklusif, agar kita boleh mendabik dada dengan bangganya mengaku saya anak Malaysia. Namun, sebagai rakyat Malaysia yang baik, apakah cukup sekadar kita menjana ekonomi atau membayar cukai? Apa pula indikator kepada semangat patriotisme kita dalam membalas budi anugerah yang kita terima sebagai warga negara ini? Jadi di sini saya ingin mencadangkan agar pertamanya mengadakan satu ujian tertentu yang lebih spesifik dan berat bagi menguji kesetiaan dan ketaatan mereka yang memohon kewarganegaraan selepas bermustatin tetap di negara ini, bukan sekadar penguasaan bahasa Melayu. Yang kedua, mewajibkan mereka yang dianugerahkan kewarganegaraan melalui pindaan ini dengan menyertai program PLKN 3.0 dengan kesesuaian modul yang berada di bawah seliaan Kementerian Pertahanan. Yang ketiga,
menaik taraf perkhidmatan yang sedia ada dalam memproses pelbagai jenis permohonan dalam skop kewarganegaraan. Sebagai konklusinya, Tan Sri, kewarganegaraan adalah anugerah yang seharusnya dihargai oleh setiap rakyat Malaysia. Anugerah ini semestinya datang dengan harga di mana ianya harus dibayar dengan ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada tanah air kita yang kita cintai ini. Bagi orang bukan Melayu dan orang bukan asli, kewarganegaraan menjadi kontrak sosial di antara individu dan negara yang juga menatijahkan kepada ketaatan dan kesetiaan kepada negara. Jadi sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah kewarganegaraan ini. Ingat, dalam keadaan kita sebagai rakyat, kita dipayungi oleh raja-raja dan setiap rakyat berlindung di bawah naungan raja-raja. Ada di luar sana rakyat yang diusir keluar daripada tanah air mereka sendiri, dibunuh serta dibakar hidup-hidup hanya kerana mempertahankan kewarganegaraan ini, iman dan Islam dalam diri mereka. Saya yakin dengan pinaan ini, prinsip keadilan dan hak asasi manusia dapat diterapkan lagi dengan memastikan semua kanak-kanak tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa mempunyai hak yang sama di bawah undang-undang Malaysia. Dengan ini, saya mohon menyokong. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih.